Baik, kita akan bercakap berkenaan dengan jenayah cyber ini. Pentinglah sebenarnya kalau kita sebut je berkenaan jenayah cyber, lazimnya akan dikaitkan dengan scam. Tapi ada banyak sebenarnya jenayah lain yang perlu kita kongsi kepada anda, dan antara mereka, pihak yang bertanggungjawab yang perlu melaksanakan tugas mereka untuk mengawal keselamatan cyber ini adalah daripada pihak cyber security. Jadi kita ingin mengupas sikit sebanyak bagaimana sebenarnya peranan yang dimainkan oleh mereka menerusi Skype hari ini, Ismail. Kita akan terus saja bersama dengan teknologis Dr. Aswami Fadilah Muhammad Arifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana menjemput Cyber Security Malaysia pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan secara Skype-nya kita berhubung untuk memberikan penjelasan lanjut. Doktor, sudah pasti kita nak bercerita juga tentang peranan yang dimainkan oleh pihak Cyber Security Malaysia. Banyak ancaman-ancaman cyber yang sedang mendepani ataupun sedang melanda negara ketika ini. Jadi bagaimana pihak Cyber Security menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Doktor? So, Cyber Security telah diberikan mandat untuk memberikan perkhidmatan nasional seperti Cyber 999 dan juga Cyber CSI. Cyber 999 ini untuk individu yang mana yang terkesan kan kena jangkitan penipuan dan sebagainya, boleh melaporkan kepada Cyber 999. Untuk Cyber CSI ini pihak berkuasa iaitu law enforcement agencies seperti polis dan sebagainya, kerana ancaman ni termaju teknikal. Hari ini saya nak bercakap teknikal sedikit dan juga kelangsungan kerana Safer Internet Day seperti semalam yang kita menyambut. So saya nak bawa penonton ni teknikal sikit hari ini. Contohnya untuk Cyber 999 ni kalau terkesan dan sebagainya, laporkan kepada pihak Cyber Security Malaysia. Kita mempunyai perkhidmatan nasional yang tadi saya kata Cyber 999. Polis pun menggunakan Cyber CSI untuk kita membantu memberikan perkhidmatan forensik digital. Dan kat sini saya nak share juga dengan Ismail dan Syuhaida tentang perkhidmatan yang Cyber Security telah bina setelah sekian lama berada dalam dunia keselamatan cyber, iaitu risikan yang menggunakan AI lah, supaya kita dapat membentras. Prevention is better than curing. Sebab melalui perkhidmatan yang satu lagi yang kita bina sistem yang dipanggil Cyber i3, iaitu merangkumi intelligence. Intelligence ni risikan yang kita collect data dan sebagainya supaya kita tahu apa yang berlaku tentang jenayah cyber. Contohnya bila dunia dilanda COVID-19 kan. So banyak yang terkesan dari segi ekonomi dan juga banyak yang mengambil kesempatan untuk menipu dekat sini. Sebab daripada kita punya statistik, penipuan adalah sebanyak 70%. So kenapa ada penipuan? So kita tengok dari segi motivasi dari segi sosial, yang mana yang tak ada income dan sebagainya. Ada juga yang dari sindiket yang menjual data peribadi. So daripada Cyber i3 ni, dari segi risikan ni kita dapat tahu, dan kita hanya menunggu mangsa melaporkan kepada Cyber 999 dan juga pihak polis datang untuk meminta bantuan dari segi siasatan. Tapi dengan kerajaan melancarkan yang kita panggil MCSS, Malaysian Cyber Security Strategy, ataupun strategi keselamatan siber negara, kalau dapatlah Cyber Security Malaysia diberikan lebih mandat dari segi koordinasi. Sebab kita dah nampak, bila kita nampak ni, kalau kita diberikan mandat untuk membuat siasatan, susulan dan sebagainya dari segi koordinasi teknikal, because benda ni is very technical. Encik Ismail, pada masa hadapan dengan dunia akan ditransform menjadi smart city dan sebagainya, kita tak perlu pakai duit, kita cashless society. So dari situ, kalau diberikan mandat lebih kepada Cyber Security Malaysia, sebab kita dah 20 tahun dibantu oleh pihak kerajaan, kita nak menolong lagi sebelum kita masuk di alam digital yang lebih hebat pada masa hadapan, di mana kereta tanpa pemandu dan sebagainya. So dekat situ ingin saya selitkanlah, kita mempunyai penyelesaian untuk membantu
kerajaan membantu dari peringkat nasional untuk menangani masalah pendigitalan yang akan ada pada masa hadapan. Bagaimana setakat ini dapatan daripada pihak cyber security tentang jumlah jenayah cyber yang telah pun dilaporkan ataupun yang sedang diusahakan untuk diselesaikan? Jenayah cyber ni sekarang ni cyber security kita tidak mempunyai kuasa, dia atas willingness of mangsa ataupun victim untuk melaporkan kepada Cyber Security Malaysia, iaitu sebanyak 70%. Saya sendiri melihat melalui jabatan di bawah saya iaitu MyCert, kita tengok dari segi penipuan ni 70%, tapi penipuan ni dari social media, kalau beli barang dan sebagainya tak dapat, so dia computer related punya jenayah yang dia menggunakan teknologi dan sebagainya. Tapi ada lagi jenayah yang lebih hebat, contohnya espionage, iaitu pengitipan, pencurian data daripada pihak kerajaan dan sebagainya. So macam mana kita nak menangani, kerana kebanyakan sistem penggondam ni mempunyai kepakaran yang begitu hebat, dia macam cat and mouse punya game. Kita kena selalu berada di hadapan daripada penjenayah cyber ni supaya kita boleh prevention, iaitu menangani lebih awal lagi masalahnya. Contohnya macam saya suka bagi analogi COVID-19 kan, baru kita nak dapat vaksin, tapi dekat Cyber Security Malaysia ni kalau kena jangkitan oleh virus dan sebagainya, kita telah bangunkan satu sistem melalui penyelidikan yang mana telah ada antidot untuk membaik pulihkan yang mana sistem yang telah digodam oleh penjenayah cyber. Sebab penjenayah cyber ni dia mempunyai dia punya kelebihan sendiri, dia tahu kelemahan sistem, kelemahan operating system, kelemahan network dan sebagainya. So daripada situ, atas dasar motivasi iaitu untuk financial punya income to the syndicate ni, maka dia mempergunakanlah kesempatan yang ada. So dengan pendigitalan ekonomi dan sebagainya, ia adalah sangat baik, iaitu kita mentransformkan negara daripada more reliance on physical to digital punya dunia. Macam saya tak perlu berjumpa host dekat RTM, saya melalui Skype kita dapat berhubung dan sebagainya. So dekat situ bila kita transform kepada dunia digital, maka kita akan buka lagi sudut-sudut yang membolehkan penjenayah cyber ni untuk menggodam. Di sinilah cyber security telah mewujudkan satu sistem penyelidikan juga yang telah diberi dana oleh pihak MOSTI untuk membangunkan perkhidmatan yang dipanggil cyber defense, iaitu cyber defense lah, di mana kalau kita letak kita punya sensor, dia dapat mengesan Cik Ismail, kita dapat mengesan lebih awal lagi. Kita kesan ni ada masalah ni, dan kita terus bagi vaksin antidot kepada sistem tersebut. So dekat sini saya juga ingin mengambil kesempatan yang kita ada intelligence, kita menggunakan AI, big data dan sebagainya, kita collect information ni supaya kita terus boleh jumpa dengan orang yang mengalami masalah ni, kita terus bagi ubat dekat orang yang mengalami masalah ni. Ya. Doktor, sudah pastinya kerisauan para pengguna di media sosial ataupun pengguna-pengguna telekomunikasi ketika ini adalah tentang encryption of data. Sudah pasti keselamatan tentang penggunaan aplikasi seperti aplikasi untuk tujuan bertelekomunikasi dan sebagainya adalah amat penting. Jadi bagaimana encryption data itu diberikan perhatian oleh pihak cyber security supaya dalam hal kecurian data ataupun hal penyebaran data-data maklumat peribadi itu tidak berlaku dalam kalangan pengguna, khususnya pengguna media sosial yang memenuhi jutaan pengguna ketika ini? Terima kasih soalan yang baik. So saya nak bawa penonton dan juga host untuk memikirkan satu, kita fikir pasal keselamatan iaitu security dan juga privacy. So bila kita nak privacy, kita ada encryption lah. So untuk contohnya pembelian barangan dan sebagainya, perhubungan di alam digital ni menggunakan encryption.
Tapi at the same time, dalam masa yang sama, penjenayah cyber ni dia menggunakan enkripsi juga. So dia menjadikan permasalahan untuk kita membuat siasatan. Kalau kita buat siasatan, kita tak tahu siapa yang di sebelah sana dan kita mengambil masa untuk mengumpul bahan bukti supaya kita tahu siapa penjenayah cyber di sebelah sana. So dia ada good and bad, dia ada untuk penggunaan tertentu, tapi untuk penggunaan macam kita ni sebagai pengguna digital dan sebagainya, encryption tu memang telah difikirkan dan telah dimajukan kepada pihak yang menggubal polisi supaya dimasukkan encryption, ia menjadi satu dasar untuk kita gunakan pada masa hadapan. Okey, baik. Terima kasih kepada teknologi Dr. Aswami Fadilah Muhammad Arifin bersama dengan kami hari ini untuk kita bercakap sedikit sebanyak berkenaan cabaran untuk cyber security mengawal jenayah cyber. Terima kasih juga Cyber Security Malaysia atas perkongsian tentang keselamatan di laman maya ataupun di laman cyber. Terima kasih Doktor. Dan seterusnya